Pertama sekali, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan di atas pembentangan bajet belanjawan 2025 yang terbesar, yaitu 421 bilion atau 27,2 bilion lebih tinggi berbanding dengan belanjawan 2024. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana bajet pembangunan Sabah dan Sarawak naik 100 juta. Namun jika dilihat secara keseluruhan, ia hanyalah 7,8%, dan jika dirangkumi dengan Sarawak hanyalah 14% berbanding dengan Melaya yang mendapat 86%. Begitulah tren dari dulu sehinggalah sekarang. Dan begitulah juga sikap dan mentaliti Kuala Lumpur terhadap Sabah dan Sarawak di dalam Malaysia, yaitu Malaya sentrik, melihat Sabah dan Sarawak sebagai satu daripada 13, melihat bumi Sabah dan Sarawak sebagai bumi yang perlu dikuasai dan dieksploitasikan. Tiada yang berubah. Yang berubah hanyalah retorik dan slogan. Bolehkah pemimpin-pemimpin yang ada sekarang berubah pandangan dan asas-asas layanan terhadap Sabah dan Sarawak mengikut prinsip keadilan dan semangat perkongsian ataupun rakan kongsi? Saya amat bersetuju dengan ucapan Ahli Berhormat Puncak Borneo mengenai Malaysia. Malaysia ini untuk siapa? Jogan kata bilang bersekutu bertanpa mutu, tetapi semuanya Melaya sapu. Hasil Sabah disapu, minyak Sabah dan Sarawak disapu, jawatan duta-duta begitu juga disapu, dan kursi-kursi parlimen pun tidak lama lagi akan disapu. Di Sabah bukan saja semua disapu, apa yang Sabah berhak pun dinafikan, seperti subsidi elektrik tambahan untuk Sabah sebanyak 866 juta untuk 2024 ditolak oleh kerajaan di atas kekangan kewangan kerajaan. Kenapa? Bila untuk Sabah ada kekangan, tetapi untuk orang asing diutamakan. Adakah orang asing lebih penting daripada rakyat Malaysia walaupun di Sabah? Kenapa semua Melaya mesti sapu? Kenapa Sabah dan Sarawak mesti rugi? Adakah Sabah Sarawak masih lagi bumi jajahan? Tidak fahamkah Kuala Lumpur yang Sabah Sarawak mempunyai perasaan dan maruah? Bila Sabah Sarawak menuntut hak mereka, tolonglah memahami perasaan kami. Jangan pula datang Sabah dan marah-marah kepada pemimpin kami hanya kerana bersuara menuntut hak kami. Jangan anggap kami masih lagi seperti dahulu dan lapuk. Selagi Sarawak dan Sabah dilayan seperti ini, Sabah dan Sarawak akan bangkit dan bersuara untuk menuntut. Apa guna menubuhkan Malaysia yang ada perjanjian Malaysia tetapi tidak dihormati dan dilaksanakan? Kenapa mesti tunggu 60 tahun baru pura-pura melaksanakannya? Apa guna perlembagaan kalau kita tidak hormatkan perlembagaan dan melaksanakannya? Izinkan saya menyampaikan satu pantun. Apa guna buat janji kalau janji tidak ditepati? Kerajaan sudah bertukar ganti. Semua cakap begini-begini, yang jadi sama saja. Begitu-begitu. Iri. Tan Sri Speaker, hak 40% hasil Sabah perlu dimutamatkan. Kenapa mesti tunggu lama untuk melaksanakannya, sedangkan Perdana Menteri telah memberi jaminan untuk melaksanakan hak-hak Sabah dalam perlembagaan dan perjanjian Malaysia? Adakah kerana kedudukan kewangan federal tidak mengizinkan? Alasan ini tidak boleh lagi kita terima, kerana 40% itu bukan duit dari federal, bukan duit daripada negeri-negeri yang lain, tetapi duit Sabah. Sabah dah bagi 60%. Itu kewajipan kami. 40% ini janganlah kamu sapu juga. Tolong kembalikan, bukan hanya bagi interim payment sebagai gula-gula untuk mengaburi mata pemimpin kami. Kalau betul susah untuk menyelesaikan perkara ini, saya mencadangkan agar peruntukan 6,7 bilion peruntukan pembangunan ini dibayar terus kepada kerajaan negeri sebagai sebahagian pembayaran 40% setiap tahun sehingga direview kemudian. Ini saya percaya tidak akan mengganggukan kedudukan
bukan kawangan federal kerana ini sudah masuk di dalam bajet 2025. Dan Speaker, penubuhan Malaysia sebenarnya adalah keputusan di antara British dan Malaya. Sabah dan Sarawak bersetuju secara prinsip dengan syarat bahawa hak-hak dan kepentingan mereka ini dilindungi mengikut Peringgan 6 dan 7 dalam laporan IGC. Satu daripada perlindungan ini adalah agihan kerusi parlimen yang memberi veto power kepada Sabah, Sarawak dan Singapura ketika itu, di mana kerusi parlimen Malaya mesti kurang daripada 2/3 atau 66%. Sebab itu, kerusi Sabah dan Sarawak dan Singapura berjumlah 35%. Bila Singapura keluar, kerusi Singapura sepatutnya diagihkan di antara Sabah dan Sarawak untuk mengakalkan nisbah 65-35. Tetapi kini nisbah ini sudah berubah sehinggalah 75 kerusi parlimen berada di Malaya dan hanya 25% di Sabah dan Sarawak. Dan ini telah menjejaskan perlindungan perlembagaan dan hak-hak Sabah dan Sarawak di dalam Malaysia. Bukan itu saja, bila mana parti-parti Malaya masuk bertanding di Sabah dan Sarawak, perlindungan ini lebih lagi terjejas. Kerana bila mana mereka memenangi kerusi, akan bertambahlah jumlah kerusi di Malaya dan mengurangkan kedudukan kerusi di Sabah dan Sarawak di Malaysia. Oleh sebab itu, Sabah dan Sarawak menuntut 35% kerusi parlimen dikembalikan dan parti-parti daripada Semenanjung tidak digalakkan bertanding di Sabah dan Sarawak disebabkan apa yang saya katakan tadi untuk mengembalikan kedudukan nisbah kerusi parlimen di Malaysia. Dan Speaker, walau apapun saya katakan, kami di Sabah dan Sarawak masih menaruh harapan yang besar kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Kerajaan Madani agar mendengar keluhan kami dan membuat perubahan. Inilah masa dan peluang. Kerajaan Perpaduan Madani menunjukkan dan membuktikan bahawa kerajaan ini berbeza dengan kerajaan-kerajaan yang lalu. Kerajaan ini lebih adil dan lebih progresif. Lihatlah Sabah atau Sarawak sebagai rakan kongsi. Satu daripada tiga. Biarlah Malaysia ini berfungsi sebagai konfederasi. Seperti mana konsep asal Malaysia ditubuhkan. Sabah dan Sarawak masih mundur dan mempunyai banyak potensi ekonomi yang perlu dibangun dan memerlukan perhatian dan sokongan daripada kerajaan pusat untuk kebaikan Malaysia. Sabah dan Sarawak mempunyai kawasan yang luas untuk dibangunkan dan memerlukan lebih perhatian dan juga lebih peruntukan untuk membangunkan kawasan-kawasan yang luas ini. Janganlah semua Malaya mau atau menafikan apa yang Sabah dan Sarawak berhak. Harap sebagai contoh dapat diatur pembayaran 866 juta subsidi elektrik kepada Sabah kerana yang akan menjadi mangsa adalah rakyat dan pengguna, bukan SESB. Walau macam mana pun, Tan Sri Speaker, tahniah kepada Kerajaan Madani dan Yang Amat Berhormat yang sudah memulakan langkah-langkah positif terhadap pelaksanaan hak-hak Sabah Sarawak dalam perlembagaan dan MA 63. Tapi jangan tunggu 60 tahun lagi. Sabah sudah kehilangan sabar. Tan Sri yang dipertua, ada lagi beberapa isu-isu dalam belanjawan 2025 yang perlu perhatian dan tindakan. Sebagai contoh, tiket dan penerbangan. Baru-baru ini penerbangan Kuala Lumpur ke Kinabalu dan ulang-alik telah dikurangkan secara mengejut. Ini mengakibatkan harga tiket melambung tinggi sehinggalah melebihi RM1,000 satu halah yang biasanya hanya RM300. Walaupun Pakatan Rakyat telah berjanji harga tiket akan menjadi hanya RM199. Perkara ini juga telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat ahli daripada Sri Aman dan ahli daripada Kinabatangan. Perkara ini telah mengurangkan jumlah pelancong ke Sabah dan menjejaskan ekonomi setempat. Diharap kerajaan dan menteri yang berkenaan akan mengambil tindakan untuk menangani isu pengurangan penerbangan ini dan harga tiket yang melambung tinggi. Untuk membantu menyelesaikan masalah ini, saya mencadangkan agar kerajaan menstruktur semula Civil Aviation Authority, memberi peranan kepada Kerajaan Sabah dan Sarawak dalam Civil Aviation Authority. Dalam penstrukturan semula ini, saya cadangkan agar mengadakan 3 sub-regional authority, iaitu di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak. Saya difahamkan ini juga merupakan keadaan dengan General Civil Aviation Authority di United Arab Emirates dengan sub-regional authority untuk Dubai, Abu Dhabi dan Sharjah. Tan Sri yang dipertua,
untuk meningkatkan ekonomi negara. Saya mencadangkan kerajaan mempertimbangkan pembangunan sektor-sektor ekonomi yang boleh mendatangkan hasil kepada negara. Sebagai contoh, baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan inisiatif Kerajaan Sabah memperkenalkan ekonomi biru atau blue economy. Saya mencadangkan agar kerajaan meneliti inisiatif ekonomi biru ini dan membantu kerajaan menjayakan inisiatif tersebut sambil mencungkil hasil-hasil baru. Tuan Menteri Yang di-Pertua, untuk membantu meningkatkan ekonomi dan hasil negara, kerajaan harus mempertingkatkan peranan dan ekonomi Sabah. Antaranya, saya cadangkan pertama, sektor minyak dan gas untuk Sabah bukan hanya di bawah Petronas. Yang kedua, membantu inisiatif ekonomi biru yang dilancarkan oleh kerajaan Sabah. Yang ketiga, membenarkan kerajaan Sabah meneruskan dengan usaha green economy seperti carbon capture, utilization dan storage dan perdagangan carbon credit. Keempat, menjadikan Sabah sebagai hub turis shopping heaven bersama taman-taman tema pelancongan ataupun tourism theme parks dengan kasino sampingan yang menarik pelancongan sekeluarga dari seluruh dunia. Yang kelima, membina laluan kereta api baru ke pelabuhan Sepanggar daripada pedalaman Keningau dan laluan baru dari Sabah ke Brunei dengan rancangan melebarkannya ke Kalimantan kemudian hari. Tuan Sri Speaker, saya juga ingin bertanya tentang beberapa projek sakit di kawasan saya. Satu daripadanya adalah Hospital Tambunan yang di mana kontraktornya telah bertukar ganti tetapi hasilnya sama juga dan sampai sekarang orang sakit tambah sakit kerana hospital sakit. Saya juga minta perhatian daripada kerajaan untuk mengkaji semula pelaksanaan minimum wage kepada semua swasta termasuk juga pembayaran EPF kerana saya percaya ini akan menjejaskan small medium industry dan kalau ini diteruskan sahaja kemungkinan besar ramai yang akan tutup kedai. Tuan Sri Speaker, sebagai mengakhirkan ucapan sini, saya yakin cadangan-cadangan tambahan tersebut boleh membantu kerajaan untuk menjanah lebih banyak lagi hasil negara. Maka dengan itu, Keningau mohon menyokong.